Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-a'immah wal mahdiyin wassalim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keamanan dan kasih sayang kepada semua sidang penonton. Selamat menonton episod ini dalam program Khazanah Mahdi yang bertajuk Kesalahan dan Keraguan Para Nabi, di mana program Khazanah Mahdi adalah bertujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan ilmu-ilmu dari para Mahdi AS yang merupakan para khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di zaman kita ini. Sidang penonton, episod ini adalah sambungan kepada episod bertajuk Kesalahan Para Nabi Utama, di mana di dalam episod tersebut kami telah membincangkan kesalahan-kesalahan para Nabi Utama dan apakah kemaksuman mereka terjejas akibatnya. Di dalam episod ini pula kami akan membincangkan lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang Nabi yang lain, dan dengan itu saya menjemput terlebih dahulu saudara Ahmad Bukhari untuk memulakan penjelasan dan perbincangan berkaitan topik ini. Silakan. Terima kasih saudara Rasulullah. Bismillah al-wahidul qahhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a'imma wal mahdiyin wa sallim taslima. Baiklah sidang penonton, seperti mana yang telah saudara Kashfullah jelaskan, kita telah membicarakan tentang kesalahan para Nabi yang utama sebelum ini, itu di kalangan Nabi yang terpanggil sebagai Ulul Azmi seperti Nabi Musa, Nuh, Ibrahim, Isa dan Muhammad. Bagaimana dengan Nabi-Nabi yang lain? Seseorang mungkin mengatakan terdapat Nabi-Nabi lain yang tidak melakukan sebarang kesalahan, sedangkan jelas mereka juga melakukan kesalahan. Terdapat riwayat bahawa Nabi Isa AS telah bermohon agar Tuhan menurunkan hukuman kepada manusia. Kesalahan jenis ini merupakan jenis kesalahan yang paling kerap dilakukan oleh para Nabi. Termasuk Nabi Hosea juga melakukan kesalahan ini. Terdapat riwayat Nabi Nuh AS telah mempersoalkan tentang rahmat Tuhan. Bagaimana kisahnya? Setelah peristiwa banjir seperti mana yang kita tahu, Nabi Nuh AS telah bekerja sebagai pembuat pasu tembikar. Pada suatu hari, seseorang telah datang dan mengatakan bahawa Tuhan telah menyuruhnya untuk memecahkan tembikar tersebut, tembikar-tembikar yang dibuat. Mendengar hal ini, Nabi Nuh berasa amat sedih dan kecewa kerana perlu memusnahkan hasil ciptaannya. Kisah ini merupakan perumpamaan mengenai bagaimana perasaan Tuhan terhadap manusia yang merupakan ciptaannya. Jika kita masih ingat bagaimana ketika Nabi Nuh AS telah hilang kesabarannya dan baginda telah memohon kepada Tuhan untuk memusnahkan manusia dengan azab. Bayangkan, kerana tembikar pasu, Nabi Nuh AS bersedih. Bagaimana dengan Tuhan? Baik. Seterusnya, apa kesalahan yang dilakukan oleh Nabi yang lain? Seperti Nabi Elijah AS. Menurut Bible, pada satu ketika Nabi Elijah AS telah berasa ketakutan dan melarikan diri daripada misi yang ditugaskan kepadanya. Sedangkan sebelum itu, mukjizat telah berlaku di atas tangannya sendiri. Nabi Elijah AS merasa takut, melarikan diri setelah baginda mengetahui sesuatu takdir yang akan berlaku terhadapnya, sehingga baginda telah bermohon kepada Allah agar Allah mengambil nyawanya. Sebab itu Nabi Elijah AS termasuk Nabi-Nabi yang pernah berputus asa, mengharapkan kematian dan lari daripada misi, seperti mana Nabi Yunus AS. Seterusnya, Nabi Jeremiah AS. Terdapat riwayat pada ketika baginda telah berkata, laknat Allah ketika aku dilahirkan. Baginda telah mengatakannya kerana ketika itu baginda mengalami satu penganiayaan yang amat berat, dan sehingga baginda tidak mampu untuk menahannya dan baginda mengharapkan kematian. Nabi Yusuf AS, apakah kesalahan yang seterusnya yang pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf?
Iaitu ketika di mana baginda telah bergantung kepada orang lain untuk membebaskan diri baginda daripada penjara. Sepatutnya ketika itu baginda hendaklah memohon kepada Allah agar dia dibebaskan. Tetapi sebaliknya dia memohon kepada orang lain agar menyebut namanya kepada raja. Perbuatan ini merupakan satu perbuatan yang hampir-hampir mensyirikkan kepada Allah. Kan? Maka Allah menghukumnya dan membiarkan baginda dipenjarakan beberapa tahun lagi. Baik, kita boleh fahami perbuatan ini jika dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi dalam kes ini, Nabi Yusuf merupakan seorang Nabi. Sebagai seorang Nabi, perbuatan baginda seperti mengatakan bahawa Allah telah lupa kepadanya. Bagaimana seorang Nabi yang Allah bersama dengannya boleh memohon kepada orang lain? Okey? Jika kita fikir begini, kita akan memahaminya. Okey? Nabi Yusuf AS juga turut melakukan satu lagi kesalahan lain yang hampir-hampir mengeluarkan dirinya daripada daftar kenabian, iaitu ketika peristiwa di dalam Al-Quran yang menyatakan di dalam ayat yang mengatakan Zulaiha telah memikirkan tentang Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf juga sebenarnya memikirkan tentang Zulaiha. Okey, walau bagaimanapun semua kesalahan para nabi yang disebutkan tadi tidak mengakibatkan manusia lain tersesat. Okey, kerana para nabi tersebut akhirnya bertaubat, kerana itu kedudukan mereka masih Allah kekalkan. Ya. Alhamdulillah. Sidang penonton, Nabi Daud AS juga melakukan kesalahan sebagaimana dicatat di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan terdapat kisah di mana Nabi Daud telah menginginkan berhajat terhadap isteri orang. Dan kisah ini dijelaskan dengan jelas di dalam Taurat, di mana Nabi Daud AS telah melihat keluar dari tingkap istananya dan mendapati seorang wanita yang bernama Bathsheba sedang mandi dan beliau serta-merta berhajat dan ingin kepada wanita tersebut. Dan beliau telah memanggil pengawalnya untuk membawa Bathsheba ni kepadanya, walaupun beliau sedia tahu bahawa wanita ini telah pun berkahwin dengan seorang tenteranya yang bernama Uriah. Ketika Uriah kembali daripada medan pertempuran, Bathsheba telah pun hamil akibat ditiduri Nabi Daud. Umat Islam tentunya akan mengatakan kisah ini adalah satu rekaan, satu benda yang dipalsukan oleh kaum Yahudi. Tetapi bagi Yahudi, Nabi Daud adalah seorang raja yang hebat dan mereka sangat-sangat menyayangi beliau. Oleh itu tidak ada sebab mengapa kaum Yahudi perlu mereka-reka kisah itu. Tetapi Muslim terus menafikan kisah ini. Bagi Muslim, apa sahaja yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW adalah palsu. Tetapi sedang menonton, kisah ini telah disebut di dalam Al-Quran secara tidak langsung. Kisah yang menyebut tentang 99 ekor kambing di dalam surah Sad ayat 23 hingga 25 adalah sama dengan kisah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Nathan AS di dalam Taurat dan Injil Perjanjian Lama. Seterusnya, Daud AS telah memanggil Uriah dan mengarahnya agar meniduri isterinya, iaitu Bathsheba. Daud berkata kepada Uriah, kamu sudah lama di medan pertempuran dan sekarang kamu sudah kembali. Oleh itu, pulanglah kamu ke rumah dan bersamalah isterimu. Daud berharap dengan itu, jika anak yang dikandungi oleh Bathsheba ini lahir, orang ramai tidak akan meragui bahawa anak itu adalah anak kepada Uriah sendiri. Tetapi sedang menentu, Uriah adalah seorang tentera, askar yang amat berdedikasi dan komited. Dia menjawab dan berkata kepada Nabi Daud, bagaimana aku boleh bersama dengan isteriku sedangkan saudara-saudaraku sedang berperang, bersabung nyawa di medan pertempuran? Aku akan terus bersama kamu dan tidak akan pergi ke mana-mana. Daud ketika itu mula merasa resah, lalu beliau mengubah strategi, mengubah rancangan dia. Beliau AS telah menghantar Uriah ini kembali semula ke medan perang dan meletakkan dia di hadapan, di barisan paling depan. Dan niat Daud dengan tindakannya adalah supaya Uriah terbunuh terlebih dahulu oleh musuh, iaitu orang-orang Palestin. Dan inilah silam menonton telah berlaku sebagaimana yang dirancang oleh Daud.
Kemudian Daud AS setelah kematian Uriah telah mengambil Batsheba untuk menjadi isterinya yang sah. Sidang penonton, Allah Subhanahu Wa Taala menjadi murka dan mengutus Nabi Nathan AS untuk menegur Daud dengan keras. Dan Daud AS pada akhirnya telah menghukum dirinya sendiri. Daud juga telah kehilangan anaknya dengan Batsheba. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Daud AS dan kemudian isterinya iaitu Batsheba kembali hamil dan melahirkan Nabi Sulaiman AS. Pasti ada dan ramai yang mengatakan Daud AS telah melakukan dosa-dosa besar. Tetapi apa yang pasti ialah kesalahan Daud AS ini tidak menyesatkan manusia. Malah Uriah dan Batsheba tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan mereka dan Daud AS sebagai nabi mereka. Batsheba pula mempunyai tanggungjawab untuk mentaati utusan Allah dan dia sememangnya telah melakukannya. Walaupun Daud AS memerintah sesuatu yang dianggap dosa besar, Batsheba tetap perlu taat kepada utusan Allah. Dia mengetahui bahawa utusan Allah memiliki hak yang lebih ke atas dirinya berbanding dirinya sendiri atau suaminya sendiri. Ya. Baiklah sidang penonton. Kisah Nabi Daud ini yang menikahi Batsheba juga mempunyai persamaan dengan satu kisah yang berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu ketika di mana anak angkat kepada Nabi Muhammad iaitu Zaid telah menikahi seorang wanita. Kemudian apa yang berlaku? Nabi Muhammad telah menyebut-nyebut kecantikan menantunya itu. Apabila Zaid mendengarnya, Zaid lalu telah menawarkan kepada ayahnya. Zaid menceraikan wanita tersebut. Kemudian Nabi Muhammad pun menikahi wanita tersebut. Berdasarkan kedua-dua peristiwa ini, terdapat satu peraturan emas. Hak seorang utusan Allah ke atas manusia adalah sama dengan hak Allah ke atas manusia. Persoalan, adakah para utusan ini menggunakan hak ini secara benar ataupun salah? Hanya Allah yang akan menghakimi mereka. Dalam hal ini, manusia hanya bertanggungjawab untuk taat dan berserah diri kepada para utusan Allah sepanjang masa. Kerana itu, perbuatan Batsheba bukanlah satu kesalahan, bahkan dia telah melakukan hal yang sepatutnya. Dia telah menyerahkan dirinya kepada seorang utusan Allah kerana dia sedar bahawa para utusan memiliki hak yang lebih besar terhadap dirinya berbanding suaminya, bahkan terhadap dirinya sendiri. Hal ini juga telah disokong di dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW ketika baginda bersabda, "Bukankah aku lebih berhak ke atas diri kalian berbanding diri kalian sendiri?" Dan orang-orang menjawab, "Ya benar, wahai Rasulullah." Kemudian baginda bersabda, "Ya Allah, barang siapa yang aku adalah pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya." Hadis ini kita boleh rujuk di dalam Musnad Ahmad nombor 22995. Baik. Berdasarkan hadis ini, Nabi Muhammad dan Ali, Imam Ali, jelas lebih berhak ke atas diri manusia. Okey. Hal ini juga ditekankan oleh Nabi Isa AS di dalam Bible, Matius 10 ayat 37, yang bermaksud, sesiapa yang lebih mengasihi ibu bapanya tidak layak untukku. Nabi Muhammad juga bersabda di dalam riwayat yang lain, Ali adalah bapa kepada umat ini. Sidang penonton, seorang bapa sentiasa memiliki hak mutlak ke atas anaknya. Maka Batsheba adalah tidak bersalah, begitu juga suaminya. Tetapi isunya yang di sini yang dipermasalahkan pada keinginan Nabi Daud agar lelaki ini, iaitu Uriah, dibunuh. Baik. Terdapat satu riwayat di alam kematian, lelaki ini
telah berbicara dengan para malaikat dan para malaikat telah bertanya kepadanya, adakah kamu memaafkan Daud ataupun tidak? Jika tidak, kami akan menghukum Daud dan Daud akan dilucutkan dari daftar para nabi dan utusan kerana perbuatannya ini. Dan jika kamu memaafkan dia, kamu akan diberi darjat yang sama seperti mana yang Daud perolehi. Dan dia memilih untuk memaafkan Daud dan memperolehi darjat seperti mana yang Nabi Daud perolehi. Ya. Alhamdulillah. Sidang penonton, seterusnya kita lihat pula kepada anak Nabi Daud AS, iaitu Nabi Sulaiman AS. Sulaiman AS memiliki kekayaan yang tidak pernah diberikan Tuhan kepada sesiapa pun sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan bagi Nabi Sulaiman manusia, jin, haiwan, serangga, angin dan sebagainya. Dan kerajaan seperti ini yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ini tidak akan berulang kembali, melainkan ketika di akhir zaman, iaitu kepada Mahdi Al-Qaim daripada keluarga Muhammad. Kerana hadis-hadis menyatakan bahawa Al-Qaim AS akan diberikan kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Baik, sidang penonton. Nabi Sulaiman menurut riwayat Yahudi dan Islam kelihatan seperti telah menyalahgunakan kekuasaannya yang diberikan kepadanya. Beliau AS memiliki kesombongan dan ini adalah satu kesalahan. Terdapat kisah Ratu Semut yang telah meletakkan Nabi Sulaiman pada tempatnya. Semut tersebut bermegah terhadap Nabi Sulaiman dan menegur kesalahannya. Sidang penonton, ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya berarak, Ratu Semut mengatakan Sulaiman akan memijak dan memusnahkan semut-semut. Lalu Sulaiman AS bertanya, siapakah yang bercakap tentang aku? Ratu Semut berkata, letakkan tanganmu di bawah dan naikkan aku, nescaya engkau akan melihat aku. Jadi Sulaiman telah melakukannya dan Ratu Semut itu telah merangkak naik ke atas tapak tangan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman menaikkan tangannya dan akhirnya dapat melihat Ratu Semut tersebut. Ratu Semut tersebut langsung berkata kepada Nabi Sulaiman, aku lebih baik daripada kamu kerana kamu telah mengangkat aku. Kalau aku lebih hina daripada kamu, kamu tidak akan mengangkat aku. Nabi Sulaiman lalu melontarkan semut tersebut dan sedar akan kesilapan dirinya. Tetapi sidang penonton, kesalahan dalam kisah ini bukanlah satu kesalahan yang besar. Kerana Sulaiman AS turut juga hidup secara sangat-sangat bermewah dengan emas, perak, arca dan perkara-perkara yang menghiburkan. Hal ini menyebabkan Bani Israel tidak suka kepadanya dan inilah juga punca kenapa Bani Israel memberontak terhadapnya dan tidak menerima keturunannya sebagai pewaris kenabian seterusnya. Mereka melihat Nabi Sulaiman hidup terlalu mewah dan tidak sesuai dengan kisah dan sikap para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau AS juga memiliki 700 orang isteri dan 300 orang gundik. Ini bermakna Nabi Sulaiman AS memiliki 1,000 orang wanita yang ditidurinya. Ini satu rekod jika dibandingkan dengan para nabi dan utusan, para rasul di sepanjang sejarah manusia. Sidang penonton, lelaki yang berkahwin dengan seorang isteri pun terpaksa berjuang berhempas pulas untuk mencari masa yang mencukupi di antara tugas harian, menjaga anak dan bersama dengan isteri. Bayangkan Nabi Sulaiman yang memiliki bukan hanya satu, bukan 4, tetapi 1,000 orang isteri. Bagaimana dia akan meluangkan masa bagi semua isteri-isterinya itu? Bagaimana dia boleh berlaku adil kepada semua isteri-isterinya dan anak-anaknya? Tentulah ini mustahil, sedang penonton. Jadi bayangkan jika setiap malam seorang isteri, anda bawa isteri itu menonton wayang dan anda ulangi perkara ini setiap hari dengan 999 isteri-isteri yang lain. Jika begini, hanya setelah 3 tahun baru anda dapat datang kembali kepada isteri yang pertama. Dan pada dasarnya, jika anda hanya bertemu isteri anda setelah beberapa tahun, tentu banyak perkara telah berlaku dan tidak dapat dikawal.
Oleh itu sidang penonton, ramai di antara isteri-isteri Nabi Sulaiman AS yang telah kembali mengamalkan penyembahan berhala-berhala secara rahsia. Ya. Ramai telah membina kuil untuk Tuhan palsu yang mereka sembah di negara-negara asal mereka. Mereka telah mengimport agama-agama palsu ini ke dalam masyarakat Israel, dan hal ini telah membawa masalah yang besar. Dan sebahagian Bani Israel mula menyembah Tuhan-Tuhan palsu, dan Israel telah berpecah kepada dua kerajaan, iaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, yang diketuai oleh Jeroboam dan juga Rehoboam, dan mereka saling berperang di antara satu sama lain. Sidang penonton, inilah kesalahan Nabi Sulaiman yang begitu parah kita lihat. Baiklah sidang penonton, seterusnya. Bagaimana dengan Nabi Yahya AS? Okey, jika kita kaji Nabi Yahya AS juga, kita temui catatan dari dalam kitab suci yang menyatakan kesalahan yang baginda telah lakukan. Iaitu menurut riwayat, ketika Nabi Yahya dipenjarakan oleh kerajaan Rom, iaitu di Judea, baginda telah ditanya, adakah Nabi Isa AS merupakan Al-Masih ataupun tidak? Dan ketika itu baginda seperti tidak yakin bahawa Nabi Isa merupakan Al-Masih. Apa yang baginda lakukan? Baginda telah mengutus seseorang yang lain untuk bertanya kepada Nabi Isa mengenainya. Di sinilah kesalahan Nabi Yahya AS, iaitu ketika baginda tidak yakin bahawa Nabi Isa AS merupakan Al-Masih. Berkaitan hal ini, di dalam Al-Quran, pada ayat surah Yusuf, ayat 110, yang bermaksud, sehingga saat Rasul-Rasul kehilangan harapan dan mereka mengira bahawa mereka telah didustakan, datanglah pertolongan kami kepada mereka, dan kami selamatkan sesiapa yang kami kehendaki, dan tidak akan dipalingkan sisaan kami dari kaum yang berdosa. Baik. Perkataan rasul-rasul di sini merujuk kepada semua rasul. Okey. Mereka menyangka para rasul telah didustakan dan mereka telah kehilangan harapan. Mereka menyangka mereka telah dibohongi oleh kaum mereka. Pada peringkat sedemikian, barulah Allah mendatangkan kemenangan. Dan tafsir ayat tersebut oleh Imam Ja'far As-Sadiq AS ialah Allah telah mencabut kemaksuman daripada para utusan dan membenarkan mereka hanya bergantung kepada diri mereka sendiri, bergantung kepada Allah. Dan kepada ketika itu, tanpa Roh Kudus, para utusan telah berfikir hal-hal yang tersebut. Okey. Sama ada cuma seketika, seperti mana di dalam kes Nabi Isa AS ketika baginda berdoa kepada Tuhan, ya Allah, pindahkanlah cawan penderitaan ini jauh daripadaku. Atau seperti mana di dalam kes Nabi Yunus AS yang masa yang lama setelah Nabi Yunus AS lari daripada misi. Okey. Imam Ja'far Sadiq juga berkata, para utusan ini telah berfikir bahawa syaitanlah yang telah datang kepada mereka dalam bentuk malaikat dan menipu mereka. Baiklah sidang penonton, hendaklah kita sedar bahawa hal ini amatlah berat. Okay? Hal ini bermakna 124,000 para nabi yang datang kepada manusia, mereka mempunyai satu perjuangan yang amat hebat dan mereka menghadapi ujian yang lebih berat. Okey. Ini menunjukkan satu bentuk keadilan Tuhan, menunjukkan kehidupan bagi para nabi, para utusan tidaklah lebih mudah semata-mata kerana mereka mendengar wahyu, mendengar suara dari Tuhan atau berkata-kata dengan para malaikat. Hakikatnya kehidupan lebih sukar kepada mereka. Ketika mereka mendengar dan melihat perkara-perkara yang menakjubkan, seperti mana Nabi Musa AS apabila ditanya di dalam menurut sebuah hadis daripada Ahlul Bait mengenai suara yang berbicara dengan Nabi Musa AS. Okey. Menurut hadis tersebut menyatakan bahawa suara tersebut merupakan satu suara yang didengar di dalam kepala, kan?
di dalam kepala Nabi Musa dan datang daripada seluruh seluruh arah. Tiada yang mendengarnya melainkan Nabi Musa AS. Jadi bayangkan ketika itu, maka baginda perlu yakin bahawa ianya bukanlah datang daripada syaitan. Nabi Musa perlu yakin bahawa baginda sendiri tidak gila. Okey. Para utusan dan para nabi mereka lebih berjuang. Okey, mereka memiliki lebih keimanan. Mereka mempunyai lebih keimanan untuk tetap terus berada pada kedudukan kenabian untuk terus menyampaikan dakwah kepada manusia. Dan terus kekal teguh dengan keimanan bahawa Tuhan memilih mereka untuk risalah mereka. Kisah-kisah ini kita baca, tetapi kita tidak pernah cuba untuk meletakkan diri kita berada di tempat mereka. Jika kita meletakkan diri kita di dalam situasi mereka, kita boleh bayangkan, kita akan boleh memahami betapa sukarnya perjuangan, ujian yang mereka hadapi. Ya. Sidang penonton, terdapat sesuatu yang perlu dijelaskan mengenai mengapa Nabi Muhammad SAW dan keluarga suci baginda lebih baik daripada semua nabi dan rasul yang diutus kepada manusia. Mengapa darjat kemaksuman mereka lebih tinggi dan ini adalah kerana mereka semua termasuk semua orang-orang yang beriman berada dalam perlumbaan. Malah sebenarnya hakikatnya semua makhluk berada di dalam perlumbaan, bukan sekadar mereka. Dan sidang penonton, sebahagian daripada mereka telah gagal dan menjadi kafir, dan 124,000 mukmin yang terbaik pada masa lalu diangkat, dilantik menjadi para nabi. Dan 313 para nabi yang terbaik pula dinaikkan darjat dan maqam mereka sebagai rasul. Dan dari berbilion-bilion manusia, dan dari 313 para rasul ini, hanya 5 orang dari mereka yang mencapai darjat ulul azmi. Dan daripada 5 orang ini, hanya seorang memiliki kemaksuman yang diwarisi, iaitu Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Baginda mencapai darjat kemaksuman yang diwarisi kerana baginda mencapai darjat yang ditermakan dalam hadis sebagai 2 busur anak panah atau lebih dekat kepada Allah. Dan baginda telah lebur ke dalam hijab Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton, kemaksuman sejati yang mutlak adalah sebenarnya milik Allah semata-mata. Oleh itu, sesiapa saja yang kurang daripada Allah, kurang dari Tuhan, mestilah memiliki sekurang-kurangnya satu titik hitam berupa ketidaksempurnaan atau dosa. Dan Muhammad SAW juga sebagai makhluk memiliki satu titik hitam. Jika baginda tidak memiliki satu titik hitam ini, baginda tidak akan menjadi makhluk pun. Sebaliknya baginda layak menjadi Tuhan. Tetapi baginda adalah makhluk yang mencapai darjat yang paling dekat dengan Tuhan. Sehingga baginda sendiri telah memohon Tuhan untuk memaafkan dosanya, iaitu dosa kewujudan dirinya sendiri. Dan Tuhan telah memaafkan baginda. Sidang penonton, para nabi dan utusan rasul ini, para nabi, utusan dan rasul yang lain, mereka ini tidak mencapai tahap kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dicapai baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka tidak dapat memohonnya. Tuhan telah memaafkan Nabi SAW mengenai dosa kewujudannya, dan Muhammad sememangnya adalah makhluk yang paling sempurna dan memiliki kemaksuman yang diwarisi. Begitu juga Ahlul Bait SAW, kerana baginda juga telah memohon kemaksuman yang diwarisi ini dianugerahkan kepada Ahlul Bait SAW. Ya. Baik, sidang penonton. Jadi berdasarkan penerangan saudara Kashfullah tadi, Ahlul Bait Nabi, iaitu para imam, merupakan satu permulaan baru kerana Muhammad sendiri telah menjadi Tuhan di dalam penciptaan. Baik, kini kita sedang berbicara mengenai Tauhid. Apakah makna Muhammad menjadi Tuhan di dalam penciptaan? Hal ini bermakna penerus kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, iaitu para imam dan para mahdi, mereka memiliki tugas yang lebih sukar berbanding
para nabi dan para utusan sebelumnya. Kerana para nabi dan para utusan sebelumnya sememangnya mendengar perintah daripada Tuhan, mereka berbicara melalui para malaikat. Tetapi para imam dan para mahdi, mereka tidak lagi berbicara dengan Tuhan. Maka keyakinan mereka mestilah lebih tinggi berbanding para nabi dan para utusan sebelumnya. Mereka perlu menghadapi semua yang dihadapi oleh para nabi dan para utusan dan tetap kekal yakin dan berdaya tahan seperti mana para nabi dan para utusan. Ketika mana seorang imam atau seorang mahdi dihantar sebagai utusan, mereka tidak menerima wahyu daripada Tuhan, tetapi mereka memiliki arahan daripada Nabi Muhammad dan Roh Kudus untuk memandu mereka. Para nabi dan para utusan, mereka memiliki hubungan yang berterusan dengan Tuhan dari segi arahan dan penguasaan. Sedangkan para imam dan para mahdi, mereka menerima Roh Kudus dan perintah-perintah tetapi dari Muhammad. Okey, bukan hubungan terus dengan Tuhan. Oleh kerana itulah mereka diperlukan keyakinan yang lebih tinggi, kerana para imam mula memiliki kemaksuman yang diwarisi berbanding dengan para nabi dan para utusan yang sebelumnya, yang mereka hanya memiliki kemaksuman yang diperolehi yang seperti mana yang telah kita bicarakan sebelum ini. Ya. Alhamdulillah, sidang penonton, kita telah tiba di penghujung rancangan ini. Dan sukacita kami ingin memaklumkan dan menjemput sidang penonton dari semua agama dan kepercayaan untuk melayari laman sesawang kami di dalam bahasa Inggeris dan menyertai forum-forum Telegram kami di dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Pautan-pautan kepada semua ini ada diberikan di dalam ruangan deskripsi. Anda juga boleh memuat turun secara percuma kitab The Goal of the Wise di hadapan ini, yang dikarang oleh Abdullah Hashim Aba Al-Sadiq AS yang merupakan Al-Qaim daripada keluarga Muhammad, di laman rasmi kami di www.theahmadiyareligion.org. InsyaAllah versi bahasa Malaysia untuk kitab ini akan kami terbitkan dalam masa terdekat. Sehingga bertemu lagi, kami Ansar Imam Al-Mahdi AS mengucapkan berbanyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.